Assalamualaikum dan hai kepada murid-murid yang cikgu kasih sekalian. Lama kita tidak berjumpa ya. Okey, jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan kesihatan. Murid-murid boleh buka buku teks pada muka surat 67. Kita tengok unit 9, Hari yang Ceria. Okey, kalau kita tengok gambar pada buku teks tu, kita boleh tengok ada sambutan sukaneka dan pameran. Okey. Hari Kanak-kanak Sedunia disambut pada 8 November setiap tahun. Sekolah kami menyambutnya dengan mengadakan sukaneka dan pameran. Okey, kalau awak boleh tengok kat situ, kita ada kat dalam gambar tu lah, dia ada dua sukaneka ataupun satu je sukaneka, iaitu lari di dalam guni. Dan satu lagi tu permainan apa tu? Orang panggil apa tu? Supa dupa. Okey. Yang ada gelongsor, diperbuat apa? Ada angin dalam tu kan. Dan pameran pula, kita ada pameran daripada AADK. Okey, daripada AADK. Kalau kita tengok kat situ, dia ada poster dadah membawa padah. Gambar larangan merokok, kurangkan gula, obesiti bahaya. Okey, obesiti tu maksudnya berat badan yang berlebihan, yang tak sesuai lah. Kalau bahasa kasarnya gemuk. Tapi tak adalah kasar sangat, boleh guna. Setengah orang dia sensitif kalau kita sebut gemuk, kita cakap dia gemuk. Kita tukar obesity pula, cakap engkau ni obesity lah. Baru nampak kita tu berilmu. Engkau ni obesity lah, cuba kurangkan sikit makan. Macam tu. Baiklah, kita tengok muka surat 68. Topik gaya hidup sehat. Pada muka surat tu, kita boleh tengok ada gambar posture. Ada 4 gambar posture. Okey. Semua murid perlu mengetahui dan mengamalkan posture, rehat dan tidur yang betul. Apa yang pertama tadi? Posture. Okey, dia aja postur, tapi kita sebut dia posture. Yang kedua, rehat betul. Dan yang ketiga, tidur. Okey, semua tu kita kena buat dengan betul. Amalkan dengan betul. Okey, posture. Apa maksud posture tu? Posture ni ialah bentuk tubuh semasa kita duduk. Macam cikgu ni tengah duduk, berdiri, berjalan dan mengangkat barang. Okey, tu kita panggil posture. Yang kedua, rehat. Rehat tu maksudnya kita stop, kita berhenti sementara daripada melakukan apa-apa aktiviti fizikal ataupun mental. Okey, fizikal tu maksudnya kita tadilah, kita angkat barang ke, kita berlari ke, kita berjalan ke, fizikal menggunakan tubuh badan. Dan yang kedua, mental. Mental ni fikiran kita. Maksudnya kita berhenti kejap daripada fikir benda-benda yang pening-pening. Okey. Rehat kejap. Okey, yang ketiga, tidur. Tidur tu maksudnya pejam mata lah. Kalau kita tak pejam mata, kita tak boleh panggil tidur. Ada kau orang tidur buka mata? Tak ada. Okey. Jadi tidur ni ialah melelapkan mata dan merehatkan badan. Okey, kita rehat, kita rest. Seterusnya, kita tengok gambar cara duduk. Kat situ ada cara duduk yang betul dan cara duduk yang salah. Okey, cara duduk yang betul, kalau awak tengok tu gambar kat situ berbeza kan? Okey, berbeza. Yang betul, awak tengok belakang dia straight. Okey, tangan dia letak di atas paha. Dan yang salah tu dia macam bongkok sikit. Okey, kenapa kita cakap yang sebelah kiri tu betul, yang sebelah kanan tu salah? Okey.
Kalau kita duduk seperti yang sebelah kanan tu, posture yang salah tu, belakang kita akan cepat sakit. Okey. Macam mana kita nak tahu ataupun nak mengamalkan cara duduk yang betul? Kita rasa kita dah betul, padahal tak betul. Kita tengok cara duduk yang betul. Okey, apabila anda duduk, pastikan kaki anda, kaki kita ni kedua-duanya terletak lurus. Okey, lurus. Ni paha kita lurus. Dan kita punya betis pun lurus ke bawah. Dan mencecah lantai. Kaki kita mencecah lantai. Tak boleh tergantung-gantung macam tu. Nanti dia jadi semut-semut. Kebas. Kalau orang Kelantan dia panggil serban. Siapa ayah dengan mak dia orang Kelantan kat sini? Tanya ayah tu, tanya mak tu. Apa dia kaki serban? Bukan serban pakai atas kepala ke? Cuba tanya. Okey? Dan yang kedua, jangan duduk dalam keadaan bersila. Tak boleh duduk dalam keadaan bersila atas kerusi. Kerana tidak bagus pada lutut kita. Okey? Kalau kita duduk bersila lama-lama atas kerusi, lutut kita akan sakit. Okey. Yang ketiga, adjust. Betulkan tempat duduk anda dan sokong bahagian badan belakang. Belakang kita ni nak kena ada menyandar. Okey, untuk sokong dia, bagi dia relax. Okey, pinggang kita dan juga pinggul ataupun punggung kita kena duduk dengan betul. Okey, yang keempat, relaxkan bahu dan lengan anda ketika duduk. Tak boleh keras macam tu masa duduk. Cramp nanti. Okey, duduk relax. Okey, relax macam cikgu duduk ni. Relax kan? Okey, dan yang akhir sekali, elakkan duduk dengan posisi yang sama pada jangka masa yang lama. Maksudnya bila awak dah duduk lama sangat, bangunlah kejap. Okey, stretching, rehat, buat aktiviti sikit, melompat ke, meregang ke, apalah. Okey. Seterusnya kita tengok cara berdiri yang betul. Okey, berdiri pun kena betul. Sebab kalau kita berdiri dengan tak betul, kita akan cepat lenguh, sakit kaki, sakit tumit dan sebagainya. Okey, kita tengok gambar tu. Okey, yang betul tengok dia berdiri lurus je. Dan yang salah tu dia membongkok. Bukan berdiri macam kita nak nyanyi lagu Negaraku tu. Ada cara dia, cikgu bagi tahu. Okey, cara berdiri dengan betul. Pastikan kaki anda mengikut luas ukuran bahu. Maksudnya, kaki kita tu kita buka sama betul dengan kita punya bahu ni. Straight dari atas ni ke bawah tu. Straight. Ikut sama betul. Jangan kepit. Okey, tak boleh kepit. Jangan rapatkan kaki macam tu. Okey, jangan rapat kaki macam tu. Buka sikit. Sama lebar dengan kita punya bahu. Okey. Yang kedua, biarkan lengan lurus ke bawah secara natural. Natural tu maksudnya kita lepas je tangan tu. Bukan nak kena macam lagu Negaraku kan, kena letak kat sisi straight. Bukan macam tu. Kita lepaskan saja lengan kita tu, relax, bagi dia relax. Okey, yang ketiga, berdiri tegak dan bahu pula berada sedikit ke belakang. Maksudnya kita tak boleh macam tu. Ada ke macam tu? Tak boleh. Kita kena belakang sikit dagu kita tu. Dagu pula. Dagu sini bang. Sini bahu. Okey. Bahu belakang sikit. Macam tu. Tak adalah. Macam tu. Belakang sikit. Okey. Apabila berdiri, bengkokkan lutut sedikit. Bengkokkan sedikit sahaja. Bukan bengkokkan terus. Okey. Supaya kita tak nak straight sangat sampai kita punya otot tu regang. Okey. Kita tak nak. Okey, jika berdiri lama, alihkan berat badan dari jari kaki ke tapak untuk okey, ni kalau kita rasa kita berdiri terlalu lama, kita cuba jengkit sikit. Okey, jengkit sikit atas, depan, belakang. Nanti kita akan rasa selesa. Okey, seterusnya cara tidur. Cara tidur pun kena betul. Okey, kalau kita tengok cara yang betul tu, dia mengiring. Dia tidur di sebelah tepi. Kalau dalam Islam, kita digalakkan tidur di sebelah kanan kita. Okey, Nabi Muhammad Rasulullah, dia tidur sebelah kanan. Okey, awak tengok cara yang salah tu. Tengok, dia dah macam ular lah, macam tu kan badan dia jadi. Okey, itu kita tak nak. Jangan sakit belakang.
Okey, jadi cara tidur yang betul ada dua. Satu, sleeping on your back. Maksudnya tidur dengan belakang kita, tapi bukan macam dalam gambar tu. Tidur straight lah. Okey, yang kedua, sleeping on your side is second best. Okey, dia second best. Sleeping yang tidur mengiring tu, ke tepi tu. Okey. Cara tidur yang cara baring yang betul, cari tilam yang sesuai. Guna tilam yang disarankan untuk mengurangkan sakit belakang. Ada macam-macam jenis tilam. Okey, biasanya tilam ni benda yang mahal. Okey, kita carilah yang murah tapi yang bagus. Yang kedua, cari tilam yang selesa dan sesuai untuk masalah tulang belakang. Yang ketiga, tidur dengan bantal khas yang dapat bantu betulkan postur tubuh badan. Ada satu bantal tu dia bentuk macam tu. Bila kita letak kepala kita tu, kepala kita kat sini kan. Badan kita kat sini. Ya, dia jadi straight lah kita punya tulang belakang. Okey. Semasa tidur, letakkan bantal di bawah lutut, kepit. Kalau tidur mengiring, kepit bantal kat sini. Sini. Kepit bantal. Okey. Ataupun kalau tidur baring dengan belakang, letak bantal bawah lutut. Itu. Okey, boleh cuba. Malam ni boleh cuba. Dan akhir sekali, cara mengangkat barang. Okey. Tengok, cara betul mengangkat barang tu kita kena duduk. Kita kena duduk sama level, sama betul dengan barang tu. Kita tak boleh membongkok macam tu. Nampak tak? Mesti akan sakit tu. Okey, cara mengangkat barang dengan betul. Yang pertama sekali kita kena tengok barang tu berat ke, ringan ke, besar ke, kecil ke. Kita tengok macam mana. Bukan setakat tengok je. Kalau kita tengok besar, tak semestinya dia berat. Kalau benda dalam kotak kan, kotak je besar, tapi bendanya tentu je. Okey, jadi kita gerak-gerakkan sikit kotak tu, tengok ringan je. Kalau dia kita sikit itu dia dah bergerak, maksudnya dia ringan. Pastikan adakah beban tersebut perlu dialih sebelum diangkat. Okey, kalau benda tu tak perlu angkat, tak payah angkat. Jangan cari penyakit. Kan? Tetapkan lokasi beban yang hendak diletakkan. Kalau kita nak angkat barang tu, kita dah tahu barang tu nanti lepas angkat kita nak letak mana. Takkan nak angkat saja kan? Dah lah berat, angkat saja. Apa? Kan? Pastikan laluan yang kita nak bawa barang tu tak ada halangan. Ni kita dah tengok kat situ dah berserabut dengan orang kan. Berserabut dengan orang, kita nak pergi juga ni bawa barang. Makin berat jadi. Dan buat keputusan sama ada kita nak angkat sendiri ataupun minta tolong kawan-kawan ataupun ibu dan ayah kita. Kalau kita rasa tak boleh angkat ni, panggil kawan-kawan ataupun ibu bapa untuk kita tolong, adik-beradik ke. Ya. Yang kedua, rapatkan beban ataupun benda yang kita nak angkat tu ke badan kita. Rapatkan, jangan macam tu. Rapatkan supaya bahagian badan kita ni dapat support juga barang yang berat tu. Okey, bantu kita. Semakin jauh beban dari badan, semakin ianya ditanggung berat. Maksudnya bila barang tu jauh, makin rasa berat lah. Kita dekatkan dengan badan kita. Ampu atau genggam barang tersebut menggunakan tangan dengan sekemas yang boleh. Bagi kemas pegang tu. Okey, bagi kemas pegang. Takut terlepas. Seterusnya, angkat beban dengan menggunakan kaki, bukannya belakang. Kita guna kaki kita. Kalau kita duduk, kita kena duduk. Okey, kena duduk. Nak bangun tu jangan bangun belakang dulu. Angkat dengan kaki. Kaki tu tolak badan kita naik. Okey. Perlahan-lahan dan jangan sentap. Jangan macam tu. Wasak kita punya badan, tulang belakang ke, tulang tangan ke, kan? Okey. Masa kita angkat tu, okey, dah angkat dengan kaki, dah naik tinggi sikit, baru kita luruskan tulang belakang kita. Rapatkan benda tu ke mana? Ke sini. Mana cikgu nak tunjuk? Tak ada barang kat sini cikgu nak tunjuk cara angkat tu. Alamak. Lepas luruskan tulang belakang, angkat kepala dan pandang ke depan. Jalan pandang ke depan, bukan dongak. Tengok depan. Tengok depan, angkat jalan kan. Jangan tunduk. Nanti accident. Tak pasal-pasal masuk longkang ke, langgar pokok, langgar tiang, benjol kepala. Apa pun tak dapat. Okey.
Okey, lepas tu bila dah angkat barang tu, kita letak tadi macam kita angkat tadi. Okey, macam mana kita angkat? Kita letak macam tu. Duduk lah maksudnya. Kita boleh. Boom. Macam tu. Okey. Itu cara yang betul untuk mengangkat barang. Baiklah, sampai di sini saja PDPR kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat faham apa yang cikgu ajar tadi, yang cikgu bagi tahu tadi, yang cikgu cerita tadi. Kalau tak faham lagi, kamu cuba baca balik apa yang cikgu ajar tadi. Okey. Jadi selepas ni cikgu nak kamu jawab soalan yang cikgu letakkan link di bawah ni. Okey. Jangan lupa jawab soalan tu. Semoga kita bertemu lagi pada lain hari. Assalamualaikum dan bye-bye.